Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menyambung iaitu pelajaran pendidikan adab tahun 4, memulakan bukan menyambung. Sebab kita belum pernah masuk lagi pendidikan adab ni. Kan tapi kita pernah tengok pada pendidikan akidah. Hari ini pelajaran yang pertama iaitu tentang adab berjalan. Jadi baca je lah. Adab berjalan menutup aurat dan bersopan. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa. Okey. Berjalan dengan tenang dan tawaduk, memberi atau menjawab salam apabila bertemu sesama Islam, dan ucapan selamat kepada yang bukan Islam. Berjalan dengan tujuan yang baik, memulakan dengan kaki kanan, memelihara pandangan daripada perkara yang haram, membuang benda yang membahayakan yang boleh menghalang di jalan, iaitu buang apa-apa sahaja benda yang kat tengah jalan seperti paku ke, pisau ke, besi ke. Okey. Ini adalah adab-adab berjalan. Apa doa dia? Okey, adalah doa dia bismillahirrahmanirrahim wa mursaha bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian faedah mengamalkan adab berjalan iaitu yang pertama, kita dilindungi oleh Allah. Berjalan ni pun dapat pahala. Selamat dalam perjalanan, disukai dan dihormati. Apakah akibatnya apabila berjalan dengan tidak beradab? Bahaya menanti sepanjang jalan, mendapat dosa, dicemuh dan dicaci, hidup di dunia tanpa penghormatan. Ini tak ada adab lah. Contohnya kalau kita jalan dengan mendongak kepala saja, tiada adab, maka orang lain akan memandang kita dengan pandangan sinis. Okey, saya besarkan, saya terlupa nak besarkan. Okey, apa jadi kalau kita jumpa dengan binatang-binatang yang seperti anjing apa benda, nak baling batu ke apa? Buat apa kita nak baling batu anjing tu kan? Biar sajalah. Tak ada kena-mengena pun dengan kita. Biarkan saja anjing tu. Melainkan dia mengejar tu lain lah. Yang seterusnya, perbuatan tidak beradab ketika berjalan, membiarkan benda-benda yang berbahaya di tengah jalan. Jumpa pisau ke batu ke paku ke, kita biar je. Itu sebenarnya tidak beradab. Okay, jumpa paku kita ambil, buang di tempat yang tidak membahayakan. Tidak membaca basmalah dan doa, terus jalan aja. Baca bismillah. Berjalan dengan tergoboh gapah, berlari-lari, huru-hara, kelang kabut. Okey. Ini pun Nabi pernah tegur. Ada orang nak mengejar pergi sembahyang, jemaah berlari dia mengejar imam, itu sebenarnya kiranya makruh dan hina. Tidak memelihara pandangan daripada melihat benda haram, ini tidak beradab. Tidak menutup aurat dan bersopan. Aurat ni bahasa Arab. Aurat ni apa maknanya? Aurat ni bogel. Tidak menutup kebogelan gitu. Menutup aurat, menutup kebogelan gitu. Berjalan dengan tujuan tidak baik. Jalan itu hendaklah jalan yang baik, tapi kita kalau tujuan dengan tidak baik, nak mencuri ke apa benda ke, itu memang tidak beradab. Kita mulakan dengan kaki kiri, main jalan saja. Okey, kita sambung. Adab berjalan, kemudian adab bertanya, pelajaran yang kedua. Macam mana nak bertanya? Adab bertanya kepada guru. Bertanya perkara yang munasabah. Munasabah ni yang masuk akal lah. Yang masuk akal. Bertanya dengan bahasa yang baik, mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Walaupun terima kasih ini tak ada nilai. Apa benda nilai terima kasih? Terima kasih, saya bagi awak 10%. Tak ada pun. Tapi sebenarnya itu adalah adab. Bertanya dengan sopan dan beradab, meminta izin sebelum tanya. Okey, ini dengan guru lah. Kemudian adab bertanya kepada ibu bapa, bertanya pada masa yang sesuai, mengucapkan terima kasih selepas bertanya, bertanya perkara yang munasabah, meminta izin sebelum bertanya, bertanya dengan suara yang rendah, mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Ini kalau dengan mak bapak. Kalau nak jalan depan mak bapak pun kita kena minta izin. Bukan main lalu je. Depan cikgu pun sama juga. Cikgu tengah berdiri berbual, sini cikgu, sebelah sini pun cikgu. Lalu tengah-tengah zoom, itu tidak ada adab. Kena kita minta ni, tanya ni dia. Boleh tumpang lalu? Lalulah. Kalau nak lalu pun lalu belakang dia. Okey, itu lagi bagus. Ibu bapa pun tak boleh lalu depan. Tapi sekarang sembarang je. Lalu depan, lalu belakang, lompat, pijak kaki mak. Itu tidak beradab sebenarnya. Adab bertanya kepada rakan, bertanya dengan bahasa yang baik. Ini selalu terjadi pada pelajar-pelajar yang remaja ni, cakap bahasa kesat je. Bodoh, bodoh. Panggil kau bodoh, dia pun panggil dia pun bodoh. Sama-sama bodoh lah kali. Bertanya perkara yang munasabah,
Meminta izin sebelum tanya, aku nak tanya kau macam mana, gitu. Bertanya dengan sopan. Ini dengan kawan. Cara bertanya yang beradab. Meminta izin sebelum bertanya. Bertanya dengan sopan. Memberi salam. Ini kalau belum jumpa lagi lah. Kalau dah jumpa, dah beri salam, berjumpa, baru bertanya. Pertanyaan yang tidak menyinggung, yang tidak menyinggung perasaan dia. Mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang bertanya. Okay, terima kasih lah. Jalan mana jalan? Jalan ke mana? Jalan ke Perak Raja. Depan ni. Okay, terima kasih. Macam itu. Baru namanya ada adab. Seterusnya, yang tidak beradab. Cara tidak beradab, tidak memberi salam, tidak meminta izin sebelum tanya, terus tanya je. Bertanya dengan tidak sopan. Oi, gitu je. Mana ni? Bertanya perkara yang tidak munasabah. Bertanya dengan bahasa yang kasar. Pertanyaan yang boleh menyinggung mana-mana pihak, perasaan orang. Kemudian tidak mengucapkan terima kasih. Dia berlah gitu je, cabut gitu. Apakah faedahnya kita apabila bertanya? Dia bukan setakat tidak sesat jalan. Tidak sesat hidup punya juga. Tidak sesat jalan. Tanya mana jalan, tak tanya, malu, sesat lah. Disukai dan dihormati. Orang suka ditanya. Sebenarnya kita tercapai hajat. Kemudian akhlak itu adalah akhlak terpuji. Ramai kenalan dapat menyelesaikan masalah. Sambung lagi. Akibat tidak mengamalkan adab bertanya, mendapat susah, disisih masyarakat, musuh pun ramai musuh, sesat jalan, dibenci rakan, tidak tercapai hajat. Okay, sambung lagi adab. Itu yang seterusnya, adab dalam keluarga. Okay, dalam keluarga pun ada adab dengan orang tua, terutamanya mak bapak. Adab dalam keluarga, adab dengan orang tua, memberi salam dan bersalaman. Ni memberi salam ni kalau nak masuk bilik orang tua kena beri salam, Assalamualaikum. Masuk rumah pun kena beri salam, Assalamualaikum. Kemudian nak pergi sekolah kena salam tangan dia tu. Cium tangan, cium pipi. Kenapa? Untuk tunjukkan kasih sayang. Kemudian cakap dengan sopan. Memanggil mereka dengan panggilan yang sesuai. Kalau ayah panggil apa? Abah. Mak, ibu, mama. Okay, jangan panggil nama saja. Kemudian tidak memotong perbualan mereka. Mak bapak tengah berbual ataupun tengah berbual dengan kawan, kita pun pintas ya, mak 10 sen mak. Macam itu sebenarnya tiada adab. Biarkan dahulu orang tua berkata sehingga masih sesuai. Kemudian menerima nasihat dengan hati terbuka. Meminta laluan dengan sopan apabila lalu di hadapan, di belakang mereka. Ini yang seperti saya katakan tadi. Itu orang tua tengah duduk kat depan rumah, kita lalu di depan dia, sebenarnya tidak ada adab. Kita minta lalu, gitu. Baru boleh. Kemudian perbuatan tidak beradab dengan orang tua, menyampuk perbualan orang tua, bercakap dengan kasar, menengking dan berkata kesat apabila mereka menegur, melawan cakap orang tua, bermasam muka, memanggil dengan gelaran yang tidak sopan. Ini walaupun orang tua kita jahat, kita hendaklah berlaku baik. Kenapa? Kerana dia bos kita. Macam itulah. Baik, di bawah. Cara mentaati orang tua. Menjaga mereka semasa tua dan sakit. Mendoakan mereka. Berbuat baik kepada keluarga dan sahabat mereka setelah meninggal dunia. Maknanya apabila mak bapak kita sudah meninggal dunia, kita kawan dengan kawan mak bapak kita. Macam itu. Jangan diputuskan. Bapak kita ada kawan imam contohnya, kita kawan dengan imam tu. Selalu menziarahi orang tua ni. Jumpa mak bapak. Kemudian mendoakan keampunan mereka setelah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia pun dah doa. Jangan nak tunggu mati lah. Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu kalau jamaah, kalau ramai. Kalau seorang, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau seorang. 88. Okey, mentaati orang tua. Yang terakhir untuk hari ini, apakah hikmahnya kita beradab dengan orang tua? Hidup bahagia dunia dan akhirat, orang akan sayang kita sebenarnya. Kita pun rasa bahagia. Mendapat keberkatan hidup. Berkat ni kelebihan. Ada kelebihan. Keberkatan hidup, kelebihan hidup. Ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. Kemudian mesra.
disayangi oleh keluarga dan masyarakat. Kemudian dapat ganjaran pahala di sisi Allah, mendapat ketenangan jiwa. Kan ada Nabi pernah berjumpa dengan seseorang, Nabi cium anak cucu dia, Hasan Hussein. Orang tu pun kata, aku ada 9 orang anak, 9 aku tak cium. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang orang, dia tidak akan disayangi. Okay. Maknanya kita start dengan sayang orang lain dulu, barulah kita rasa dapat disayangi. Jangan sibuk nak disayangi tapi kita tak pernah menyayangi orang lain. Macam kucing lah, sayang kucing dahulu, baru kucing sayangkan kita. Kucing takkan datang tiba-tiba, tak mahu dia mengikut tuan dia. Kalau tuan dia sayangkan kita, dia pun akan sayangkan kita juga. Okey, akibat tidak beradab dengan orang tua, hidup tidak diberkati Allah, tak ada kelebihan dalam hidup ni. Rasa kosong saja apabila kita kurang hajar dengan orang tua. Mendapat kemurkaan Allah dan Rasul, itu murka Allah ni, tak ada kelebihan langsung hidup. Hidup seumpama mati. Runtuhnya keharmonian sebuah keluarga, boleh mengancam keharmonian keluarga dan masyarakat. Mendapat dosa, sukar untuk mendapat pertolongan daripada keluarga. Jadi pelajar-pelajar sekian, untuk ini, hari ini setakat itu saja dahulu. Pelajaran ini adalah pelajaran dari 4 UPKK. Surat pelajaran pertama, adab berjalan, macam mana nak berjalan, apa nak buat kalau jumpa barang tengah jalan. Kemudian nak bertanya macam mana, nak tanya dengan mak bapak, nak tanya dengan cikgu macam mana. Cakap tanya cikgu dah yang buruk je ke, ataupun tanya yang berulang-ulang benda sama je. So Ustaz, besok sekolah, sekolah nak pakai baju apa, pakai baju ni. Soalan tu lah kali menyusahkan dia, kerana terlalu banyak bertanya. Kalau terlalu banyak lah, jadi menyusahkan. Kemudian adab dengan dalam keluarga, adab berjalan depan dia, adab dengan orang tua. Kemudian hari ini yang terakhir, akibat tidak menghormati orang tua. Jadi setakat itu saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.